Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. So untuk video hari ni sebenarnya saya nak unboxing barang yang saya beli dekat Shopee ni. Tapi saya terpaksa abaikan barang ni dulu. Tak perlu buat unboxing. Saya nak ceritakan serba sedikit lah tentang antena parabolik yang sampai bergaduh antara sama jiran sebabkan antena parabolik ni mengganggu dia punya line sampai line dia slow. Okay, so kita layan intro dahulu. Jom. Okey, berbalik kepada topik antena parabolik ni mengganggu frekuensi jiran sampai line pun slow. Dia isu ni sebenarnya tak ada isu pun antena parabolik ni. Antena parabolik ni dia okeylah, saya cerita pengalaman saya lah. Pengalaman saya tentang antena parabolik ni dah hampir dekat setahun lebih, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih saya pakai antena parabolik. Daripada rumah tak ada signal dah sampailah ada signal. So memang internet tak menjejaskan apa-apa pun. Sebabnya kalau kata MC datang pun dia akan bawa satu alat. Satu alat tu dia akan cek frekuensi. Rumah mana yang ada gangguan frekuensi, automatik dia terus akan keluarkan surat. Ni surat dia. Ni surat dia yang saya dah pernah dapat. Saya dapat surat ni sebab saya menggunakan signal booster dahulu. Dan lepas tu saya pun ada signal booster pun ada, antena parabolik pun ada. So dalam isu ni, macam dulu rumah saya, kawasan perumahan saya ni, ada satu rumah sebelah dia pakai signal booster dan dia pakai antena LPDA, dan sebelah lagi dia pakai antena parabolik. So MC tu dia lalu dekat kawasan rumah dia berhenti dekat situ. Ni saya bersembang dengan orang yang pakai antena parabolik lah. Saya tanya dia dapat surat tak kan. Okay, dia dah lalu, MC tu lalu, dia keluarkan satu macam alat. Dia cek rumah jiran dia tu ganggu frekuensi. Dan rumah jiran dia tu sebab dia pakai booster, antena booster tu yang mengganggu frekuensi. Dan dia keluarkan surat ni, dia masukkan ke dalam peti surat lah. Rumah yang ada antena parabolik tu memang nampak besar gedabak tu, dia tak keluarkan pun surat untuk antena parabolik ni. So daripada segi gangguan memang tak ada langsung. Okay, so ada yang sampai dah bergaduh dengan jiran-jiran sampai kena peli dalam Facebook apa sebab kan line slow sebabkan antena parabolik ni kan. So sebenarnya isu dia nak stabilkan signal je parabolik ni pun. Ibarat macam kita ni sekarang ni bila duduk di dalam satu kawasan yang macam sekarang ni dalam bilik ni tak ada signal langsung. So kita bawa handphone kita bawa modem kita duduk atas bumbung, baru ada signal. So fungsi antena parabolik tu dia pakai antena dekat atas bumbung. Kita akan masukkan kabel, masukkan ke dalam modem. Masukkan dalam modem. Kalau kata handphone kita ni ada port macam modem pun, kita sambung sini automatik akan ada line. Sebab antena, sebab signal kita tu kita ambil dekat atas bumbung. Signal kita tu dekat atas bumbung. So bila antena ni fungsi dia sama je macam antena TV apa semua. Bila kita pasang antena dalam rumah, kadang TV 1 tak dapat, TV 2 tak dapat, kita pakai antena tulang ikan duduk dekat atas bumbung, semua siaran dapat. TV 3 sampai TV berapa semua yang ada siaran kat Malaysia semua dapat. Sama je fungsi dia ni. So nak kata isu dia tentang masalah daripada segi gangguan signal tu memang tak ada lah. So bila dah jadi macam tu, hari tu ramai pakat-pakat mesej tanya soalan ni dekat MC, dan ada wakil pun dah pernah tanya dekat MC tentang antena LPDA, antena parabolik ni kalau sambung ke modem wifi ni apa masalah dia kan, boleh ke tak boleh. So saya ada screenshot saya punya gambar WhatsApp tu semua. Okey, macam ni pakai, saya tanya dia pakai antena, pakai modem wifi salah ke tak salah, saya tanya dekat saya punya pengurusi tu. Lepas tu dia forward dekat MC punya orang kan. Dia forward dekat MC punya orang, dia bagi tahu, dia tanya, lepas tu dia jawab yang guna set ni tidak mengganggu frekuensi kerana mereka slot SIM card khusus pada telco tersebut. Kira antena kita tu dia sambung kepada modem, so tak nak berganggu apa-apa lah. Lepas tu yang gambar ni set booster macam ni yang mengganggukan frekuensi. Lepas tu ada satu lagi customer saya, dia kena sebab dia
MCMC tu ingat dia pakai LPDA ni dekat booster. Dia tanya, ni rumah saya untuk modem, saya menggunakan antena outdoor juga untuk modem, tiada cellular booster. Lepas tu gambar sebelum ni ada gambar yang dekat atas tu dah, dia hantar gambar ni dengan antena ni dengan modem. Lepas tu dia jawab, kalau yang macam tuan pakai ni tak ada masalah. So memang tak ada masalah lah untuk antena sambung ke modem, sebab dia tak mengganggu. Dia ibarat macam kita pasang TV, tak ada siaran, kita pasang area dekat atas bumbung. Tu yang viral, orang panjat pokok lah nak cari signal sampai atas bumbung, atas pokok apa semua kan. So signal kita ni semua dekat tempat tinggi-tinggi. So kalau kata video saya sebelum ni dah ada dah terang, tapi mungkin ada yang tak nampak. Tadi nak terang pun dah tak tahu nak terang macam mana dah. Sebabnya ramai sangat yang bijak pandai ni, dia orang buat andaian sendiri, kata benda tu yang mengganggukan frekuensi, mengganggukan line telco mereka slow. Tambah musim PKP ni, kita kena faham, bila ramai penggunaan, itu yang menyebabkan line slow. Macam kita pakai DG, orang kat kawasan kita pun pakai DG juga. So line tu memang akan slow. Bila pukul 2-3 pagi, cuba try speed test, cuba try kita buka YouTube semua, laju dia tak ada masalah. Sebab semua dah pakai tidur, semua dah pakai penggunaan antena tu, semua dah pakai. So bila tak ramai penggunaan, lajulah. Bila sekarang ni PKP, semua pakai duk buat online meeting apa semua, siang malam pukul 8 malam tu dah start meeting. Itu yang menyebabkan line jadi slow. So jiran yang dah depan rumah kita tu pakai antena parabolik, dia ada modal, dia dah ada modal untuk pasang antena parabolik apa semua tu untuk kuatkan signal tu, janganlah salahkan dia sebabkan line tu slow apa semua. So kalau ikutkan viral tentang orang kata telco banyak kena compound tu, masalah tu lah. Sebabnya dia orang tak naikkan taraf dekat kawasan-kawasan yang tertentu. Macam kawasan yang tertentu, sepatutnya bila dah ramai penduduk, dia kena naikkan taraf. Macam kawasan saya dulu, dia pakai yang second hand punya antena pencawang. Bila dah ramai penduduk masuk, speed tu dah jadi slow, bila ramai penggunaan. So bila kita orang report dekat MCMC, dan MCMC suruh Celcom naikkan tower bagi cantik sikit, dia dah tambah dia punya yang bulat tu lagi satu, lagi besar. Sekarang ni pun barulah speed okey kan. Kira waktu-waktu penggunaan ramai kawasan, ramai orang pun dah tak jadi masalah. Petang ke siang malam ke, speed tu masih maintain lagi lah. So isu tentang parabolik ni, nak salahkan line tu jadi slow sebab jiran tu bukan lah. So isu dia sebabkan tower dekat kawasan situ dah terlampau over limit penggunaan. So line tu dah jadi slow. Bagi yang kawasan yang tak ada line tu tak ada masalah. Selalunya yang akan jadi report jiran-jiran ni tentang masalah line yang slow lah. So untuk kes macam ni, kena buat aduan lah dekat MCMC kan. Buat aduan dekat SKMM apa semua, bagi tahu kawasan kita tak ada signal yang kuat, so speed dia slow apa semua kan. Bagi tahu, report apa semua. Nanti dia orang akan datang buat ni lah, orang kata report dekat pihak telco yang dekat kawasan dekat situ. Dia orang akan buat satu surat lah apa untuk naikkan taraf kan. So bagi saya benda ni tak ada masalah lah. Setakat ni saya pakai pun tak ada gangguan. Kalau kata ada gangguan pun, saya punya line Celcom, line yang saya pakai Celcom ni pun mungkin akan drop, tapi stay boleh, tak ada masalah, tak ada gangguan apa-apa kan. Cuma internet ni, itulah, internet ni main dengan tower pencawang, itu yang jadi masalah dia. Bila jadi macam tu, ada waktu dia stabil, ada waktu dia tak stabil. So untuk rasanya sampai kat sini saja, saya pun dah tak larat lah nak bercakap. Kita berjumpa untuk next video lah kan. Jangan lupa subscribe saya punya channel. No signal, no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Letih bercakap lah.